عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Menyambung kuliah tafsir kita dalam surah Taha ini, menerusi ayat ke-11, 12 dan berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'an 'alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka ketika dia mendatangi wadi tersebut, mendatangi tempat tersebut, dia dipanggil, wahai Musa, sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua alas kakimu, sungguhnya engkau berada di lembah yang suci, iaitu lembah Tuwa. Tuwa ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tuwa, ta, waw, ya ataupun alif maksurah. Dia orang Melayu panggil ya, tapi bahasa Arab panggil alif maksurah, alif yang pendek. Yang Tuwa ni diambil dari akar kata antara lain merujuk pada melipat. Ini seperti disebut oleh Al-Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fazil Quran. Bagi kita yang nak mengajar ilmu tafsir ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kena memiliki kitab Mufradat oleh Imam Raghib Al-Asfahani. Dan kalau kita lihat pun dalam kamus-kamus, antara kamus yang saya cadangkan kepada tuan-tuan, kerap kamus Al-Farid, begitu juga kamus Al-Aziz. Jadi Tuwa ni diambil akar kata yang lain bererti melipat. Jadi di sini ada yang memahami penamaan, apa kita nak panggil ni, penjenamaan lembah suci ini dengan nama Tuwa dalam erti kata tempat, lembah tempat Nabi Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu lembah yang memiliki kesucian berganda, kerana satu yang dilipat adalah satu yang dijadikan dua ataupun berganda, kan tuan-tuan? Bukankah kain yang terbentang merupakan satu lembaran, dan bila anda melipatnya maka anda telah menjadikannya dua lembaran? Ada juga yang memahami sebagai satu gambaran tentang perjalanan Musa, seakan-akan penggal ayat ini tuan-tuan menyatakan sungguhnya engkau berada di lembah suci yang telah engkau lalui dalam perjalananmu. Ada pula yang memahami penggal ayat ini sebagai perintah untuk melipat dalam erti kata tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Allah SWT nak kita memahami bahawa tempat itu perlu dilalui, mendaki ke tempat yang lebih tinggi dalam lembah ini supaya mendengar lebih banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Tuwa. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkataan Tuwa ni telah pun kita lihat dalam ayat-ayat lain. Sebagai contohnya dalam surah Al-Anbiya yang lalu, Yauma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil kutub. Kalau orang Arab disebut tawaitul fala. Itu juga kalau disebut kataan tawaitu min umri, makna amdaitu min al-umur. Kalau kita kata tawaitu, makna tawa ni makna saya telah pun melepasi, melalui, melangkaui. Nanti ada peluang kita dalam surah Zumar, Allah gunakan was-samawati matwiyatun bi yamini. Langit ni semua dilipat dengan tangan kanan Allah SWT. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam penggunaan innaka bil wadil muqaddasi tuwa, Tuwa yang dimasukkan di sini kata Imam Al-Mawardi ada merujuk kepada banyak makna. Itu juga Imam Ibnu Jauzi tafsirnya Zadil Masir. Tuwa ni ada bagai-bagai pandangan. Pandangan pertama mengatakan dia merupakan tempat mubarak, tempat yang diberkati. Ini adalah pandangan Ibn Abbas, Mujahid, anak muridnya. Ada yang mengatakan bahawa maksud Tuwa yang masukkan iaitu Al-Mutahhar. Al-Mutahhar, tuan-tuan dan hati dia kasih sekalian. Takwil kepada perkataan Tuwa ni pula kata Imam Mawardi,
siapa Imam Mawardi ni tuan-tuan? Menarik untuk kita kaji, terutamanya dalam perkembangan politik pada hari ini kan. Kerana Imam Mawardi ni terbilang di antara tokoh bukan saja tafsir, bukan saja hadis, malahan juga seorang ahli sosiologi yang menulis dalam banyak tulisan. Tuan-tuan tentulah mengetahui bahawa Al-Imam Al-Mawardi ni, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi ni, Al-Basri, Al-Syafi'i. Mawardi, apa Mawardi? Tahu makna Mawardi apa dia? Mawardi nisbah kepada Bai'u Al-Maward. Al-Mawarad ini maknanya Ma'ul Ward, kerana bapa dia terlibat menjual air mawar pada zaman tersebut. Maka kekallah namanya Al-Mawardi, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Antara kitab beliau dalam bidang sosiologi politik yang semua orang tahu, Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang anggap antara aqdam ma tubi' fi hadzal bab, antara orang yang awal menyentuh bab politik, bab kepimpinan, bab kepemimpinan, bab apa leadership, bab sosiologi. Ini buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, di samping buku Al-Imam Ibn Khaldun datang selepas itu. Begitu tuan-tuan, beliau ni juga menulis dalam buku Nasihatul Muluk, nasihat kepada para pemimpin politik. Ada lagi buku beliau bertajuk Al-Amsal Al-Hikam. Kita ni kalau jadi orang yang diamanahkan dalam sesuatu jawatan, dekat dengan pemimpin, nasihatlah mereka dengan cara yang terbaik tuan-tuan. Dan itulah peluang untuk kita mendapat pahala. Jadilah seperti Rajab bin Haywah. Rajab bin Haywah yang sebut tuan-tuan, dialah yang punya peranan besar untuk menasihatkan Sulaiman bin Abdul Malik sebelum matinya agar memilih Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah yang telah mencorakkan politik Islam, landscape negara umat Islam pada waktu itu kepada keadilan, rahmat mencurah-curah turun tuan-tuan, dan keberkatan datang kepada mereka. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, ni ulama ni kita kenal mereka dalam manhaj mufassirin, kita belajar tentang mereka ni tuan-tuan. Dan ulama muhadithin umum berat apa? Tarjamatul ruwah, as-sanad. Yang kita ceritakan ni adalah golongan yang bukannya maksum, tapi mereka telah pun menyumbang menjadi mata rantai penyampaian ilmu itu kepada kita. Masya Allah, hebatnya jasa mereka kan tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Beliau ni ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka, dan kalau tuan-tuan nak tahu antara anak murid yang terkemuka iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ni seorang hadis yang terkemuka, yang antara orang yang paling mahir dalam hadis, salah seorang daripada ulama yang terkemuka dalam bidang ini. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ni Al-Imam Mawardi metodologinya dalam pembawakan ilmu tafsir, dia akan kemukakan berbagai pandangan. Antara pandangan merujuk kepada Tuwa ni, takwilnya kata beliau dinamakan sumya Tuwa kerana Allah Ta'ala nadahu marratain, kerana Allah telah memanggil sebanyak 2 kali. Jadi kalau sebut Tuwa ni sudut bahasa Arab macam apa yang dipanggil, kalau kita pergi ke gua, kita menjerit, dipanggil ada apa dipanggil itu? Gema. Tuwa. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila dipanggil 2 kali, Tuwa merujuk kepada tempat yang mempunyai gema seperti itu. Kata beliau yang pertama. Yang kedua tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, sumya bidzalika li'anna al-wadi quddis marratain, kerana tempat ini telah pun dipuji oleh Allah Taala dengan kesucian sebanyak 2 kali. Ini pandangan Al-Hasan. Pandangan ketiga mengatakan Tuwa ni perkataan ta'in, ta'. Jadi ta' alif hamzah, maknanya seorang yang pijak tempat tersebut, Nabi Musa kepijak tempat tersebut. Perkataan ta'yati'u. Ada juga yang mengatakan bahawa Tuwa ni merujuk kepada nama wadi tersebut. Nama wadi tersebut ni merupakan pandangan Ibn Zaid. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila Allah SWT gambarkan di sini, bukalah kasutmu. Jadi kesucian yang terdapat di lembah suci ini mengundang perintah untuk menanggalkan kedua sepatu, 2 kasut. Ada bahagian pandangan para ulama yang menjelaskan kenapa kaki tersebut Nabi Musa kena tanggalkan kasut baginda. Dalam mazhab Syafi'i kita belajar kalau sembahyang dengan kasut yang suci pun tak ada masalah. Kasut ini dia bergeser dengan bumi, kekotoran daripadanya hilang, boleh sembahyang dengan kasut. Ada dalam pandangan tersebut Imam Syafi'i. Tapi kenapa Allah SWT suruh tanggalkan kasut? Ini soalannya. Disebut oleh Al-Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya dipanggil sebagai Bahrul Ulum. Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ni bukannya seorang sahabi, tapi dia seorang tabi'i. Kerana dia hidup pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada riwayat mengatakan dia masuk Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada setengah pandangan mengatakan dia masuk Islam pada zaman Sayyidina
Umar Khattab radhiyallahu anhu. 3 pandangan. Ka'abul Ahbar ni seorang Yahudi yang masuk Islam. Seperti juga yang telah kita bincangkan sebelum ni, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, juga seorang Yahudi yang masuk Islam. Mereka ni merupakan orang yang alim min ulama' Yahud. Sebelum masuk Islam lagi, mereka merupakan orang terpelajar di kalangan orang-orang Yahudi. Cerita tentang Ka'ab Al-Ahbar ni, tuan-tuan, kita belajar ilmu tafsir kan, kita berkenalan dengan pembawa riwayat ini. Siapa Ka'ab Al-Ahbar ni? Ka'ab Al-Ahbar nama sebenar dia itu Abu Ishaq Ka'ab bin Mati' Al-Himyari. Beliau ni dikenali dengan nama Ka'ab Al-Ahbar ataupun Ka'ab Al-Habar kerana ilmunya yang tinggi. Dia ni ada setengah pandangan mengatakan seperti dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah. Beliau ni asalnya daripada Yahudi Yaman. Yaman memiliki penduduk Yahudi zaman dahulu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia hidup pada zaman sebelum Islam, iaitu zaman jahiliyah, tapi dia tak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya masuk Islam pada zaman Abu Bakar. Setengahnya mengatakan pada zaman Umar. Setengahnya mengatakan dia masuk Islam pada zaman Nabi, tapi tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam Abu Muslim Al-Khawlani, dia ni macam Uwais Al-Qarni. Dia juga seperti beberapa orang Syurai Al-Qadhi yang tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi SAW kerana jauhnya jarak Yaman ke Madinah. Tuan-tuan yang berkata sekalian, Ibn Hajar mentarjihkan pandangan mengatakan bahawa Ka'ab Al-Ahbar ni masuk Islam pada zaman Umar, selepas beberapa bulan Sayyidina Umar menjawat jawatan khalifah. Dan bila dia pun pindah ke Madinah, dia telah terlibat dalam peperangan-perangan pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu untuk menyertai tentera-tentera mujahidin muslimin. Kemudian bila zaman kerajaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia telah pindah ke Syam sampai dia mati di Hims. Dia mati di Syam pada tahun 32 Hijrah. Tuan-tuan, saya sengaja bawa kisah Ka'ab Al-Ahbar ni kerana ada di kalangan para pemikir Islam yang mentohmahkan kesahan riwayat daripada ini. Antaranya yang tak setuju dengan riwayat Ka'ab Al-Ahbar adalah Ahmad Amin, seorang ulama dari Al-Azhar. Begitu juga Syekh Rashid Ridha pun tidak bersetuju dengan pandangan Ka'ab Al-Ahbar. Membawa pandangan Ka'ab Al-Ahbar ni kerana adalah beberapa hujah yang dikemukakan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Ka'ab Al-Ahbar ni adalah riwayat yang mengatakan bahawa sebelum Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, beberapa wafat ditikam ketika mengimamkan salat subuh beberapa hari sebelum itu, Ka'ab Al-Ahbar telah melaporkan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan kepadanya bahawa Tuan Khalifah Amirul Mukminin akan mati beberapa hari lagi. Terkejutlah Sayyidina Umar mendengar perkara tersebut, tuan-tuan. So mengatakan, bagaimana kau tahu? Jawapannya, kerana ia termaktub dalam kitab Allah SWT, iaitu Taurat. Sayyidina Umar kata, adakah nama aku disebut dalam kitab Taurat? Jawapan Ka'ab Al-Ahbar, tidak. Tetapi description sifat-sifat mereka yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, khulafak baginda SAW, semuanya ada disebut dalam kitab Taurat yang aku baca, kata Ka'ab Al-Ahbar. Sayyidina Umar adalah mendengar beberapa pandangan daripada Ka'ab Al-Ahbar. Contohnya pada pembukaan kota Baitul Maqdis, Sayyidina Umar bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar, di manakah batu yang dahulunya As-Sakhrah, yang menjadi tempat hala tuju Nabi Musa salat pada zamannya. Batu yang telah menghancurkan fanfajarat minhu thnata asyrata aina, dalam surah Al-Baqarah, yang telah menghancurkan 12 mata air untuk Bani Israel yang 12 kabilah itu. Lalu Ka'ab Al-Ahbar menunjukkannya. Tempat tersebut malangnya telah pun dipenuhi dengan najis kerana orang-orang Kristian yang berkuasa di Palestin, Baitul Maqdis, melumurkannya dengan najis. Kalau ada seorang perempuan yang haid pun akan mengambil kekotoran haidnya itu, dilumurkannya kepada batu yang menjadi kiblat Nabi Musa dan juga orang Yahudi sebelum itu. Tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Sayyidina Umar telah membersihkan dan mengejutkan semua orang Islam yang lain. Mereka pun sama-sama membersihkan dengan menggunakan serban masing-masing batu tersebut. Akhirnya Ka'ab Al-Ahbar telah menyuruh Sayyidina Umar untuk mengadap tempat itu, menjadikannya di pertengahan dan menjadikan Baitullahil Haram, Ka'bah, di hadapannya. Maknanya menjadikan Sakhrah itu di tengah-tengah. Maknanya Sayyidina Umar akan sembahyang menghadap kepada kedua-duanya sekaligus, macam Nabi telah menjadikan Kaabah itu di tengah-tengah untuk menghadap ke Baitul Maqdis pada awal pensyariatan sembahyang. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, tapi Sayyidina Umar tidak ikut arahan Ka'ab Al-Ahbar. Sayyidina Umar membelakangkan batu Sakhrah itu dan terus mencari arah kiblat, mengimamkan salat, memimpin jemaah orang Islam salat. Tuan-tuan, siapa Ka'ab Al-Ahbar ni?
Mengapa ada tuhmah terhadap beliau? Apakah benar dakwaan yang dikenakan kepada beliau? Kalau tuan-tuan nak tahu perkara ini lanjut, insya-Allah kita akan bincangkan dalam kuliah akan datang. Perlu kita faham mengapa Ibn Hajar meletakkannya sebagai seorang daripada al-mawsuqin, as-siqah, al-adil, orang yang adil, yang siqah. Sedangkan ada beberapa ulama Islam yang tak setuju. Kaitannya kerana Israiliyat nanti kita akan tinjau dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.